Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Akram Hakimi bin Mazlan. Nombor metrik 2020991045. Okey, hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk kami iaitu kesan dan cabaran sekularisme. Okey, kita pergi kepada sejarah sekularisme ini. Okey, proses sekularisme ni diambil daripada pengalaman sejarah Eropah. Ia adalah proses pemisahan semua aspek kehidupan dan pemikiran daripada asosiasi agama dan arahan kerohanian. Proses ini berkembang. Proses perkembangan kefahaman ini bermula di England dalam abad ke-16 dengan memindahkan kuasa politik daripada bidang kuasa agama kepada negara dan kes undang-undang daripada keagamaan kepada sekular. Okey, istilah sekularisme ini bermula pada tahun 1851 sebagai satu sistem etika falsafah yang bertujuan memberi pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa merujuk kepada Tuhan, kitab suci dan hari kemudian. Oleh itu, pengasas istilah ini ialah G.S. Holyoake pada tahun 1817 hingga 1961 Masihi. Seterusnya, beliau telah menubuhkan persatuan-persatuan sekularisme di beberapa tempat Eropah. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor perkembangan kefahaman sekularisme. Okey, antara faktor-faktor dia ialah kekejaman gereja ini. Kekejaman gereja ini dibuat oleh pihak gereja Katolik. Mereka ni telah menghukum mati seramai 340,000 orang, dan daripada jumlah itu seramai 32,000 orang ni dibakar hidup-hidup. Yang 32,000 tu adalah ahli saintis. Maka dengan kekejaman diorang ni telah menaikkan perkembangan kefahaman sekularisme ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemajuan sains. Dalam kemajuan sains ni ada beberapa tokoh ni dia telah merumuskan keupayaan sains ini, dan dia telah dengan sains ni dia telah menyumbangkan kepada peningkatan terhadap tamadun sebuah masyarakat yang dapat dicapai antara lainnya melalui kemajuan teknologi dan membetulkan kembali rasional manusia yang selama ini dipengaruhi oleh kepercayaan karut itulah. Okey, seterusnya ialah perancangan Yahudi untuk menguasai seluruh bangsa dunia. Okey, dalam hal ini kita dapat orang Yahudi ni dia telah berjaya menghasut pihak gereja supaya menukar tambah isi kitab Injil dan Taurat ini. Oleh itu, dengan ini diorang telah menolak segala penemuan yang dihasilkan oleh orang ramai terhadap Kristian ni lah, dan ini telah menyebabkan perkembangan kefahaman. Seterusnya kita pergi kepada cara-cara penyebaran fahaman sekularisme ini. Okey, salah satunya ialah penyebaran melalui pendidikan. Penyebaran melalui pendidikan ini dengan melalui sekatan pengajian agama Islam secara material dan moden. Okey, dalam hal ini sekatan material ni dia melakukan dengan memberi peluang yang luas kepada pengajian yang kosong daripada penekanan
agama Islam. Dan pengajian ini dibantu dan dibangunkan serta diberikan kemudahan dari segi material. Dengan ini telah menyebabkan penyebaran fahaman ini berluas luasa. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyebaran melalui penulisan dan media massa. Okey, kita dapat lihat pada zaman sekarang ni, kebanyakan media-media massa ni dia telah menontonkan ataupun menyajikan program-program yang ke arah fahaman sekularisme ini. Sepertinya diorang cerita-cerita yang berunsurkan maksiat, kebudayaan barat dan sebagainya. Akan tetapi diorang ni dia tak sebarkan banyak kefahaman agama Islam itu sendiri, dan ini telah menyebabkan penyebaran fahaman sekularisme ini berleluasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah saya akan sambung pembentangan daripada saudara Akram. Jadi saya akan terangkan berkaitan dengan kesan sekularisme terhadap sosial, ekonomi dan juga politik insya-Allah. Jadi yang pertama ialah kesan terhadap sosial. Jadi apa yang boleh dikaitkan dengan sosial ini ialah yang terdekat ialah pendidikan. Okey. Jadi kita ambil pendidikan. Apa yang boleh dikaitkan ialah pendidikan yang dibawa masuk oleh dengan fahaman sekularisme ni. Jadi fahaman sekularisme ni apa yang kita tahu lebih mementingkan hal-hal dunia berbanding agama Islam, dengan tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman bagi memelihara akhlak dan moral. Jadi dengan ini telah menyebabkan lahir generasi muda yang mana mereka kurang penghayatan terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi hal ini juga terjadi kerana kefahaman ini telah merosakkan pemikiran masyarakat, yakni daripada segi kalangan ibu bapa itu sendiri, dan juga membanggakan anaknya menuntut di sekolah ataupun institusi pengajian tinggi. Jadi dengan sebab itu, institusi agama di sebuah negara akan dipandang serong oleh masyarakat kerana masyarakat beranggapan bahawa aliran ini memberi keuntungan yang minimum berbanding dengan institusi yang menggunakan kaedah sekularisme ini. Jadi impaknya ialah kepada sosial ini, daripada segi sosial ini akan menyebabkan melahirkan masyarakat yang bersifat negatif, seperti mengejar kekayaan duniawi, menjalani kehidupan bebas tanpa akhlak, seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, dan kurangnya untuk keinginan untuk mendalami ilmu agama dan sebagainya. Seterusnya ialah kesan terhadap ekonomi. Jadi dalam ekonomi pula, kefahaman sekularisme ini juga memberikan kesan yang negatif. Hal ini kerana apa? Kerana ekonomi sekularisme ini dia menjalankan sistem ekonomi yang bertentangan ataupun berlainan dengan sistem ekonomi Islam. Jadi apa yang bertentangan itu dari segi keadilan, dari segi ketelusan, tanggungjawab dan juga etika kerja dan sebagainya. Jadi perkara ini muncul daripada di negara barat yang mewujudkan ekonomi kapitalis dan membawa kepada negara-negara lain. Jadi dalam ekonomi yang barat ini, dia menggunakan ekonomi kapitalis yang membawa unsur sistem perdagangan bebas. Jadi dalam Islam itu sendiri, ini memang sangat bercanggah dengan Islam kerana apa? Islam itu sendiri, ekonomi Islam itu sendiri tidak mengamalkan unsur riba dan juga kadar bunga seperti dalam soal pinjaman kos, pengiklanan yang berlebihan untuk perkhidmatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, baik, seterusnya kesan sekularisme terhadap politik. Jadi dari segi politik juga, kefahaman ini, sekularisme ini memberikan kesan yang negatif dengan cara apa? Dengan cara menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Jadi hal ini dapat dilihat melalui seseorang yang memimpin hanya bermatlamat untuk mendapat pengaruh orang lain, dan bukan sekadar mendapat pengaruh orang lain, malahan pangkat dan kuasa semata-mata, bukan hanya untuk memimpin ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkasnya, kita haruslah menangani kefahaman ini
daripada menular kepada masyarakat, agar tidak melahirkan masyarakat yang lemah berfikiran negatif. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah berpegang dengan tali Allah, Allah SWT, dengan mengikut ajaran Islam yang sebenar agar dapat mewujudkan negara yang aman dan sentosa, insyaAllah. Okay, kemudian kita pergi kepada cabaran sekularisme dari segi institusi keluarga, media massa dan juga individu yang kurang berminat tentang agama Islam. Jadi kita pergi yang pertama sekali ialah institusi keluarga. Jadi dalam institusi keluarga ini, penyebaran agama Islam haruslah dipimpin oleh ibu bapa itu sendiri. Dengan apa? Dengan memberi penekanan kepada anak-anak dari segi keagamaan seperti solat, ibadah, dan juga penekanan tentang pendidikan anak-anak di rumah. Jadi ibu bapa haruslah bertanggungjawab untuk berusaha di anak-anak sejak kecil dari segi asas keimanan, iaitu rukun-rukun Islam dan juga prinsip-prinsip agama dengan berkesan. Jadi contoh lain juga, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk mendirikan solat. Jadi ini dari segi ibadah lah. Kemudian memantapkan keimanan agar dapat menghindari anak-anak daripada kefahaman sekularisme ini. Jadi saya petik sedikit hadis daripada Rasulullah SAW. Bermaksud, suruhlah anak-anak kamu mendirikan solat ketika umur mereka 7 tahun dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun, dan sekiranya mereka enggan, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi hadis daripada riwayat Abu Daud. Okey, yang kedua ialah media massa. Jadi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini telah menyebabkan kefahaman sekularisme semakin tersebar luas melalui media massa itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat pelbagai maklumat yang telah tersebar luas di media sosial seperti dalam Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan sebagainya yang telah menyebarkan fahaman ini. Hal ini juga, media massa sekarang ini mengurangkan rancangan ataupun program-program yang berteraskan keagamaan di kaca televisyen, stesen-stesen radio, surat khabar dan sebagainya. Akan tetapi media massa kini hanya menyajikan rancangan dan program-program yang menyebarkan kefahaman ini dari segi banyak unsur-unsur barat, aksi-aksi yang negatif dan sebagainya, yang memberi contoh yang salah dan negatif terhadap masyarakat ini. Okay, baik. Yang ketiga ialah individu yang kurang minat dan kurang ilmu pengetahuan mengenai agama Islam. Jadi dalam hal ini dapat dijelaskan bahawa agama Islam itu sangat menuntut umatnya untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu merupakan kayu ukur dalam kehidupan seseorang dalam menentukan perkara itu baik ataupun buruk. Jadi hal ini dapat dibuktikan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan satu jalannya untuk ke syurga. Akan tetapi di zaman yang serba canggih ini, segelintir remaja ataupun individu lebih tertarik untuk meluangkan masa di pusat-pusat beli belah dan bermain permainan video dan sebagainya, berbanding pergi kepada majlis-majlis ilmu dan juga ceramah keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung perbincangan sahabat saya, iaitu daripada kesimpulan dan juga cadangan dalam menghadapi cabaran sekularisme dan liberalisme. Baiklah, kesimpulannya adalah pahaman sekularisme adalah agenda barat untuk menghancurkan umat dan kekuatan Islam. Oleh itu, keperluan kembali kepada Islam yang syumul, berpegang teguh dengan tali Allah yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadikan Islam dinul hayat, iaitu agama sepanjang zaman ataupun agama yang hidup dengan kita sentiasa. Bersatu berpadu sepenuh tenaga, berjuang segalanya untuk Islam. Kesimpulan yang dapat disimpulkan di sini adalah sekularisme adalah fahaman yang memisahkan di antara
agama dengan unsur-unsur keduniaan. Sebagaimana yang kita tahu, agama ini agama yang syumul yang merangkumi seluruh kehidupan manusia, iaitu dunia dan akhirat. Tidak boleh dipisahkan sama sekali. Maknanya sekiranya dipisahkan di antara dunia dan akhirat ini, maka hilanglah unsur agama dalam pengurusan sistem manusia seharian. Seterusnya adalah cadangan. Antara cadangan yang boleh diusulkan adalah dalam memberi pemahaman kepada masyarakat adalah melalui pendidikan di sekolah. Dalam hal ini pihak sekolah haruslah melakukan kempen-kempen kesedaran seperti mengadakan kem-kem ibadah seperti kem ibadah salat dan sebagainya. Melalui pihak berkuasa dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap agama. Dan cadangan lain juga adalah dengan meningkatkan ilmu pemahaman masyarakat berkaitan agama yang mereka anuti dan tidak mencampur adukkan dengan fahaman yang lain selain daripada agama Islam yang benar. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.